Naklah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. In 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Maksudnya, janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana hendak cepat menghafal Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidah membacanya, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Sedarlah, wahai orang-orang yang lalai, sebenarnya kamu tidak ingatkan kesudahan kamu. Bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Dan kamu tidak menghairakan bekalan untuk hari akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Dan pada hari itu, muka orang-orang kafir muram huduh, sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpakan malapetaka azab seksa yang membinasakan. Bahagian yang pertama daripada ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan cerita bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara malaikat Jibril menyebut firman Allah Ta'ala yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat boleh membezakan di antara firman Allah dengan kata-kata Nabi sendiri kerana kehebatannya. Hebatnya ayat Quran ni ketika diturunkan menyebabkan Nabi berpeluh basah macam mandi, basah pakaian macam mandi. Dan kalau duduk atas unta, bunyi tulang unta berat, bunyi berakak, orang kita kata tulang unta tu. Beratnya Quran diturunkan itu. Ini kehebatannya. Dan Nabi sangat-sangat memberi perhatian sehingga takut lupa apa yang Jibril sebut itu, maka Nabi menggerak-gerakkan lidahnya ikut. Mengikut setengah ulama sahabat, menggerakkan lidah dan bibir mulut sekali, keluar suara ikut. Maka Allah menegur Nabi SAW, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kerana gopoh dengannya. Jangan gopoh wahai Muhammad. Jangan gopoh. Dengar apa yang diberi baca. Nabi gopoh ni kerana takut lupa. Dan terlalu tertarik dengan Quran. Bila Jibril baca maka Nabi pun ikut. Menggerakkan bibir mulut, menggerakkan lidahnya dengan bersungguh. Allah Ta'ala kata la tuharrik bihi lisanak lita'jal bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad kerana gopoh untuk mengambil Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya di atas kamilah yang mengumpulkannya di dalam dadamu wahai Muhammad dan membacanya. Jangan takut wahai Muhammad. Mendengar Jibril baca, aku masukkan dalam hatimu, tak lupa. Lekat lebih pada tape recorder lagi. Tuhan jadikan begitu. Ingat, dipelihara oleh Allah Ta'ala di dalam dada Nabi SAW. Lepas ingat, boleh baca pula. Baca dengan mulut. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Maka apabila kami membacanya, maka ikutlah bacaan itu wahai Muhammad. Ikut dulu. Ikut dengar bacaan itu dengan baik. Dan memang Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegaran ini disebut dalam surah-surah yang lain. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaihi wahyuh. Jangan engkau gopoh baca wahai Muhammad sebelum ditunaikan wahyunya oleh Jibril wahai Muhammad. Jangan gopoh. Tuhan akan peliharakan di dalam dadamu, dalam ingatanmu yang amat tak dilupakan sekali-kali. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala pelihara Quran ni selepas wafatnya Nabi SAW. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dipelihara di dalam hafal, dalam ingatan, dipelihara di dalam tulisan, mushaf. Apabila ramainya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan menentang kabilah Arab yang murtad selepas wafatnya Nabi SAW. Bila dengar je Nabi wafat, kabilah Arab yang baru masuk Islam murtad keluar daripada agama Islam, menubuhkan bala tentera untuk menyerang Madinah. Jumlahnya ratus ribu, mungkin juta. Dibantu oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Ambil ada kata habislah Islam ni. Tak habis. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maka Abu Bakar mengerahkan tentera untuk menentang mereka yang murtad, memerangi mereka yang murtad ini. Dan beraninya Abu Bakar ni tak membatalkan arahan Nabi sebelum wafatnya supaya tentera Usamah pergi ke Tabuk, pergi ke Mu'tah untuk memerangi Rom. Bila Nabi dapat berita 3 sahabat dia mati berperang dengan Rom dalam peperangan Mu'tah, maka Nabi suruh tentera dia pergi. Zaid, kalau Zaid mati jadi ketua, Zaid mati Ja'far bin Abi Talib, Ja'far mati Abdullah bin Rawahah. Tiba-tiba 3 syahid berlaku. Lalu Nabi menghantar anak Usamah, iaitulah anak Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, cucu Nabi, cucu angkat Nabi. Zaid ni anak angkat, Usamah ni cucu angkat. Yang masih muda, terlalu mentah, dianggap mentah. Nabi kata, "Dak, aku nak suruh dia." Tiba-tiba Usamah keluar, Nabi sakit berat. Usamah tak ada yang pergi, Nabi wafat. Usamah balik, Abu Bakar jadi khalifah. Masa itu berlaku kabilah Arab murtad. Abu Bakar mengarahkan tentera Usamah terus pergi. Sahabat-sahabat takut. Macam mana ni Madinah dikepung?
tentera Usamah nak suruh pergi ke Mu'tah, Madinah dalam bahaya, orang tak mahu berjumpa. Lalu mereka suruh Sayyidina Umar berjumpa. Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, wahai Khalifah Rasulullah, kita dalam bahaya. Pasal apa tentera Usamah suruh pergi keluar ni juga? Abu Bakar berjekah pada Sayyidina Umar, pegang kepala, pegang janggut nak pulah pada dia. Baik yang bakar lagi pada Umar ni. Sayyidina Umar terduduk. Sayyidina Umar, mu ni masa jahiliyah samsing, kata Abu Bakar. Masa Islam penakut. Masa Islam penakut, masa jahiliyah samsing. Masa Islam ni penakut, kata Sayyidina Abu Bakar. Jangan, aku tak batalkan arahan ini. Lalu Usamah pun pergi. Tentera Usamah bergerak. Rupanya Abu Bakar mempunyai satu strategi politik. Dalam masa yang sama dikerah lawan orang murtad, tentera Usamah dikerahkan. Pergi, Rom tak jadi, dan Usamah balik. Kabilah Arab yang murtad ni merasa gerun. Dalam keadaan begini pun boleh hantar tentera keluar. Ini hebat ni. Ini strategi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Usamah balik dan seterusnya menentang mereka yang murtad. Mereka ceritanya banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran mati, yang mati syahid. Maka Abu Bakar bimbang, Quran dihilangkan. Hilang Quran. Dengan banyaknya yang hafal-hafal Quran ni mati di medan perang. Lalu Abu Bakar mengarahkan supaya dikumpulkan secara tulisan. Mereka yang hafal baca, ada orang menulis, yang tulis di belulang, bawa belulangnya, yang tulis di tulang, bawa tulangnya. Tak ada kertas lagi masa itu. Maka dikumpulkan semua Quran oleh para sahabat. Bukan saja dikumpulkan ayat-ayat Quran mengikut surah-surah yang diajar oleh Nabi SAW sebagaimana yang kita baca pada hari ini. Bahkan ulama-ulama juga memelihara qiraatnya, memelihara bacaan-bacaannya yang berbeza, sebutan huruf yang berbeza, yang diizinkan oleh Nabi SAW. Pasal apa? Kabilah Arab ni ada banyak kabilah dia, menyebabkan sebutan huruf dia jadi lain antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ada orang kabilah ni dia baca depan Nabi, Nabi kata Allah ke. Mari kabilah nak baca Nabi kata Allah ke. Lidah dia begitu. Bahkan kita orang Melayu pun ada lidah Terengganu, ada lidah Kedah, ada lidah Kelantan. Beza dia punya percakapan. Ini menyebabkan banyaknya qiraat. Tetapi makna Quran tidak berubah. Maksud Quran tidak berubah. Ini adalah janji daripada Allah. Wahai Muhammad, mu jangan gopoh. Mu mati pun Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sampai Nabi tak ada pun Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga hari ini. Zaman ada kertas, zaman ada CD pula. Dalam komputer pula dipelihara Quran itu. Dipelihara dalam semua mengikut zaman masing-masing. Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Terpulang kepada kami mengumpulkannya dan membacanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengumpulkan Quran itu dan bagaimana membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila kami, yakni Jibril, membaca firman kami itu, wahai Muhammad, fattabi' qur'anah, ikuti bacaan dia. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian terpulang kepada kamilah yang menyatakan Quran itu, menyatakan hukum-hukum yang ada di dalamnya, peraturan yang ada di dalamnya. Dan Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan Quran.
Nak beramal Quran ialah dengan sunnah Nabi SAW. Batang tubuh Nabi, ucapan Nabi. Bagaimana Nabi semayang, Nabi menunjukkan pakaian, bagaimana berkeluarga, bagaimana memerintah negara, menjalankan undang-undang negara, berperang, berdamai. Semuanya diajar oleh Nabi SAW. Apa yang diajar itu, itulah amalan daripada Quran. Ada pula orang mengatakan Quran saja boleh pakai, hadis tak boleh pakai. Ini lagi sesat. Sesat juga ni, kufur. Kerana Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh. Apa yang Nabi bawa, kamu kena ambil. Bukan saja ayat Quran yang dibaca, termasuklah bagaimana nak beramal dengan ayat Quran itu. Quran menyebut semayang. Macam mana nak semayang? Hak mana dulu, mana kediang? Salang dulu ke takbir dulu? Tak tahu. Tak tahu. Tak mana. Quran tak sebut. Takbir dulu ke salam dulu. Maka Nabi mengajarnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang, kata Nabi. Ada seorang semayang tak betul dalam masjid. Nabi panggil dia. Mudah semayang lagi semayang. Dia semayang. Nabi panggil dia, "Kamu semayang lagi?" "Tak betul, mu semayang." Patutnya bila Nabi panggil sekali, tanyalah Rasulullah, bagaimana hak yang betulnya ni? Tak. Dia tak tanya. Nabi dera dia. Ajar dia. Semayang tak betul. Mari yang ketiga, Nabi kata, "Iza sallaita fakabbir, thumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah, thumma rka' hatta ta'tadila qa'imah." Hingga akhirnya. Bila semayang, kata Nabi, takbir, baca ayat Quran sikit, iaitulah Fatihah. Kemudian rakaat dan tamak ninah rakaat itu. Dan bangun berdiri, iaitulah i'tidal. Begitulah hingga akhirnya. Jadi hadis menerangkan bagaimana beramal dengan ayat-ayat Quran. Semuanya diperhati oleh Allah Ta'ala. Kalau ada silap, diperbetulkan. Malaikat diberi turun membetulkan apa yang diamalkan. Begitu Allah Ta'ala memelihara Quran, bacaan dia, amalannya, sehingga hari ini. Thumma inna alaina bayanah. Kamilah yang akan menyatakan Quran itu, bagaimana beramal dengannya. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara ibadat haji kamu, kata Nabi. Haji, Nabi ajar cara haji. Puasa, Nabi ajar cara puasa. Bila turun ayat Quran mengatakan al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Mempuasa ni, kata Tuhan kata, sehingga beza antara benang hitam dengan benang putih. Ada sahabat Nabi bila nak buka, ambil benang hitam, benang putih, tak tengok, sehingga benang putih tak nampak baru buka. Dua kita tahu, Nabi kata bukan begitu. Nabi kata maknanya matahari jatuh, sehingga jatuh matahari, masuk waktu malam. Itu maknanya. Masuk waktu siang pula, itulah waktu puasanya. Diajar oleh Nabi SAW menyatakan Quran itu dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.